Assalamualaikum, selamat sejahtera. Terima kasih lagi bersama dengan Cikgu Aisyah Chana. Kita dah masuk bahagian yang seterusnya dalam sudut dan tangent bagi bulatan bab 6 tingkatan 3. Baiklah, dalam bahagian video kali ini diharap, tapi sebelum tu lah, dia minta yang siapa yang tengok video ni pergi tengok dulu video bulatan sudut dan tangent dalam bulatan bagi bulatan pada video-video yang lepas. Itu baru tengok yang ni, okey? Dalam video kali ini saya nak sentuh berkenaan dengan segi empat kitaran. Jom kita tengok. Sisi empat kitaran ialah sisi empat yang berada dekat dalam bulatan dengan keadaan keempat-empat bucunya berada pada lilitan bulatan. Maksudnya kalau kita tengok satu bulatan, kita ada segi empat dekat dalam. Tetapi segi empat itu mestilah, mestilah setiap bucunya menyentuh lilitan pada bulatan itu. Sini menyentuh. Sini menyentuh luar dinding bulatan, lilitan bulatan. Jadi dia punya law ataupun hukum dia dalam sisi empat kitaran ini, hasil tambah dua sudut yang bertentangan jumlahnya adalah 180 darjah. Jadi kat sini A tambah C ni dapat 180. B tambah D ni dapat 180. Ya. Yang gambar rajah yang kedua ni, kita nak tunjuklah kat sini. Sudut yang pada A ni pula ialah sudut pedalaman dalam sisi empat kitaran. Okey. Jadi, A ialah sudut pedalaman bertentangan. Dia adalah sepadan dengan sudut peluaran. Sudut peluaran ni ialah sudut yang duduk dekat luar. Yang mana satu? Yang X ni. Ni nampak ni. X dengan A ni maksudnya nilai dia sama. Saya tulis macam ni. X sama dengan A nilainya. Sini 70 darjah. Sini kat luar ni pun 70 darjah. Okay, yang penting dia ada satu garis lurus gitu. Yang belah luar ni, X ini kita panggil sudut peluaran sebab dia berada di belah luar. B ialah sudut pedalaman bertentangan dengan sepadan dia adalah sudut peluaran Y ni. Maksudnya B dengan Y ni nilainya sama. Kalau sini 80 darjah, Y ini pun 80 darjah kat sini. Ini adalah hukum bagi sisi empat kitaran. Jom kita tengok contoh soalan berkenaan dengan bahagian ni. Baiklah, berdasarkan dua gambar yang saya tunjukkan ini, soalannya berbunyi, cari nilai X dan Y. Kita ada dua gambar. Kita tengok gambar yang pertama dulu. X itu apa, Y itu apa nilainya. Kita nampak dia ada satu segi empat. Setiap bucu itu kena pada lilitan bulatan, maka kita tahu dia adalah sisi empat kitaran. Jadi hukum yang kita belajar, bila ada sisi empat kitaran, sudut yang bertentangan itu jumlahnya 180 darjah. Maksudnya dekat sini 105 darjah tu bila kita tambah dengan X itu jumlahnya adalah 180 darjah. Maka kalau kita nak dapat nilai X yang 105 darjah ini hanya perlu tolak sahaja. 105. Dah, salah tulis. Okey, maksudnya 180 tolak 105 darjah dapat 75 darjah. Jadi X kita adalah 75 darjah. Itulah tersasa-sasa lah, tangan laju sangat. Okey. Jadi positif pindah sebelah negatif. Senanglah, tak ada apalah ni. Okey, untuk cari nilai Y pun sama. Nilai Y dengan 80 darjah itu dia adalah nilai yang bertentangan. Jadi total dia pun adalah 180 juga ikut hukum. 80 darjah tu tambahlah dengan Y sama dengan 180. Y sama dengan 180. Tolak 80. Y kamu sama dengan 180 tolak 80, 100. Ya ni kira daripada tadi sasul manjang Okey, ni 100 darjah. Jadi, tolak je lah macam biasa. Tak ada masalah lah yang ni. Yang ni pun sama jugalah yang ni. Cuma yang ni different dia ada 3Y, 2X sikit lah. Okey, kita tengok sudut yang bertentangan pun sama.
Sisi 4 kitaran. Jadi caranya adalah sama juga. Kita ambil 3Y dengan, kita ambil X dululah. 2X dengan 68 ni sama. 2X tambah 68 sama dengan 180 darjah. 68 pindah sebelah. 2X sama dengan 180 darjah tolak 68 darjah. Okey, jom kita kira. Seratus 12 darjah. Ni 2X. 2 ni pindah pergi sebelah. Ada operasi apa? Bahagi. Jadi X kamu dapat 56. Ada persamaan linear sikit lah kat situ. Sebab dari 2X kan. Dia bukan X saja. Macam ni tolak terus je kan. Senang. Yang kedua adalah nilai Y. Oh, muat ketak ni nak conteng Y ni. Mana nak tulis Y ni? Tak muat ke? Untuk Y pula, nak tulis bawah ni sempit. Saya tulis kat atas ni lah ya. Okey, 3Y tambah 60 sama dengan 180. Jom buat tolak dengan 60. Okey, 180 tolak 60. 120. Okey. Jadi Y awak sama dengan 120 bahagi dengan 3. Y awak sama juga dengan 40. Jadi Y awak 40 darjah. Boleh? Yang ni persamaan linear ni. Kalau tak ingat cara nak buat persamaan linear, lemah, pergi tengok tajuk persamaan linear tingkatan 1. Saya ada post video dulu tu. Kalau nak belajar boleh tengok link kat bawah nanti boleh saya pindah bahagian yang baru. Kita tengok yang ada sudut peluaran pula. Okey, ini adalah sudut segi 4 kitaran, tapi saya sediakan soalan yang pattern ada sudut peluaran. Sama juga soalan dia suruh kita cari nilai X dan nilai Y. Tak ada tulis kat situ soalan dia. Cari nilai X dan nilai Y lah. X apa, Y apa. X apa, Y apa. Jadi kita fahamkan sudut yang bertentangan, yang sudut peluaran dengan sudut pedalaman ni kalau bertentangan dia adalah jumlah nilainya adalah sama. Nilainya adalah sama. Macam ni bila A ni dengan X nilai dia sama. B dengan Y nilainya sama. Okey. Jadi dalam kes ni X awak apa? X awak adalah, tak payah kira-kira tekan kalkulator, tengok terus daripada situ lah. Yang Y pula sama juga dengan 100 lah. Kita tengok yang bertentangan ni. Ni ni. Boleh Yang seterusnya, yang ni ada kira sikit lah, tak ada banyak sikit. Kita tengok yang X dulu, yang bertentangan dengan dia apa? Bertentangan adalah 102. Jadi kita tahu kat sini nilai dia sepatutnya kena sama. Maka 3X itu sama dengan 102. 3 ni kita pindah sebelah, X kita 102 darjah bahagi 3. Ini kena tekan kalkulator sikit lah. 34 darjah. Yang 2Y tu sama juga. Yang ni tadi kita guna sudut ni. Dia sama. Kan? Ada persamaan linear sikit lah. Tapi sebab dia 3Y. Yang ni 2Y pun dia ada persamaan linear sikit. Wak. Jadi 2Y sama dengan 110 darjah. Y sama dengan 110 darjah. Bahagi 2. Dapat 55 darjah. Okey, boleh. Ini yang ada sudut peluaran punya. Saya bagi contoh ya. Alright, jom kita tengok contoh yang seterusnya yang ada campur-campur sikit dengan hukum-hukum yang kita dah belajar pada tajuk-tajuk yang lepas. Baiklah, ini adalah nilai, soalan dia sama, cari nilai X. Jadi kamu lihat saya ada letak dua bulatan. Kita tengok bulatan yang pertama dulu. Kita ada
sisi segi 4 kitaran. 1, 2, 3, 4. Sudut pengeluaran, tapi dia tak bagi sudut dekat tepi sini, sini tak bagi. Yang dia bagi dekat tengah-tengah yang berada dekat pusat. Okey, CDE ni nampaknya lurus, maka dia adalah satu garis lurus. Dia suruh kita cari nilai X. Jadi kalau hukum yang dulu-dulu, boleh tengok dekat video yang lepas yang ada ajar, sudut yang dekat pusat ini adalah 2 kali ganda sudut pada sini, yang dekat B ni. Ataupun yang dia sebab dia adalah saiznya 2 kali ganda dekat B ni. Okey, maka kalau kat sini 150, kalau kat B ni separuh daripada 150. Jadi kita nak tahu sudut ABC. Nak tahu separuh, maksudnya 150 tu, darjah tu, bahagikanlah dengan 2. Jadi kita tahu sudut yang dekat sini. Ini. Berapa? 75. 75 darjah. Maka, dekat sini tadi kita tak tahu, sekarang kita dah tahu 75 darjah. Jadi kita ada belajar tadi tentang undang-undang ataupun hukum dalam segi 4 kitaran. Kalau kat sini 75 bertentangan sudut pengeluaran dia pun sama, maka X ini secara tak langsung pun kita dapat jawapan lah. Maka X kita adalah 75 darjah juga. Sebab X tu sudut pengeluaran yang bertentangan dengan sudut B tu. Jom kita tengok pula yang bulatan kedua pula. Dia bagi kita satu segi 4 kitaran. 1, 2, 3, 4. Yelah, segi 4 ni memang dah tak ada kat kawasan ni. Tapi no worries lah, sebab setiap bucu tu dia memang sentuh lilitan bulatan. Maka kita panggil dia segi 4 kitaran jugalah. Dan difahamkan dia suruh kita cari nilai X dengan Y. Okay. Kita ada satu diameter POS kat sini. Sini 80. Kalau awak tengok, OP dengan OX, OP dengan OX pula, OP dengan OQ ni, dia adalah jejari. Jejari tu apa? Tengok balik dalam part yang pertama bulatan tu, saya ada cerita kat situ, apa itu jejari, apa itu diameter, kan, perentas semua saya ada cerita. Jejari, kalau awak tengok kan, jejari ni setiap tempat adalah sama panjangnya. Macam ni jejari kan, ni pun jejari. Daripada pusat ke lilitan. Pusat ke lilitan. Actually, ni pun sama saiz ni, sama panjang ni. Pusat ke lilitan. Sebab dia adalah jejari. Jadi, ikutkan ini sebenarnya, kita tak payah tengok ni dulu. Kita tengok yang ni dulu. Ni adalah satu segitiga sama kaki sebenarnya. Kan? Kalau kat sini kita dapat 80, kita kena tahulah sudut pedalaman bagi satu segitiga. Ingat tak dalam tajuk poligon, garis dan sudut tingkatan 1 dulu. Kita ada belajar, kan? Segitiga ni, sifat dia, total sudut pedalaman dia ni, sudut pedalaman adalah 180 darjah. Kalau kat sini kita dah tahu 80, kat sini berapa? Kat sini berapa? Sebabnya sudut kat sini dengan kat sini dia sama ni. Sebab dia segitiga sama kaki. Maka sini sama, sini sama. Kecil sangat saya lukis ni. Sini sama, sini sama. Okey. Jadi kita nak tahu X, maka caranya adalah 180 darjah tu kita tolak dulu dengan 80 darjah. Kita dapat berapa? 100 darjah. 100 darjah tu maksudnya dekat sini punya sudut dengan kat sini. Sini dengan sudut ni, Ni dengan ni. Dia sama tau sebab kaki sama. Maka 100 yang awak dapat ni awak kena bahagikan dengan 2. Baru kita dapat nilai X kita, iaitu 50 darjah. Okey. Boleh? Jadi kat sini kita ada elemen apa? Elemen sudut segitiga jugalah. Kita ada elemen sudut segitiga dekat dalam ni. Tajuk poligon ada, garis dan sudut ada dalam bulatan ni. Kena guna balik ilmu-ilmu yang belajar tingkatan 1, tingkatan 2. Okey, jadi kita tengok pula Y kita. Y kita duduknya kat mana? Kat sini Jadi, Y ni dia dalam sudut segitiga kitaran kan? Kita belajar tadi dalam hukum segitiga kitaran pula. Segi 4 kitaran. Jadi, kita belajar tadi kalau dia bertentangan, nilai dia total berapa?
180. Yang ni bertentangan tak? Bertentangan dengan apa? Dengan nilai X. Nampak ni bertentangan. Ni bertentangan, nampak? Okey. Jadi kita faham kat sini X ini adalah 50 darjah. Jadi 50 darjah tambah Y. Totalnya berapa? 180 darjah. Jadi Y kamu sama dengan 180 darjah tolak dengan 50 darjah. Jadi Y kamu adalah 130 darjah. Tu dia. Boleh? Alright. Okey, kita ada lagi satu contoh soalan yang terakhir yang saya sediakan. Ada 2 bulatan sebenarnya. Terlebih lukis bulatan. Tak payah tengok yang ni je. Ni soalan yang terakhir. Soalan yang sama juga. Cari nilai X dan Y. Jadi kita ada nilai X dekat sini 1. Satu lagi Y kita ada kat sini 1. Kalau kita tengok X ni sebenarnya nilai X ni berapa? Nilai X ni kalau kita tengok dulu. Kita belajar dalam video yang lepas. Tajuk yang ni lah tingkatan 3 sudut dan tangent dalam bulatan. Dia adalah 1 segitiga. Nampak ni? Nak conteng balik takut. Takut rosak gambar ni. Sebab saya tak gambar baris. Tu dia ni. Pap. Saya conteng balik ni. Nampak ni. Sudut yang tercarum ni mana? Sudut dah lengkok yang tercangkum. Tu dia. Ni. Ni kan lengkok dia kan? Kan? Ni pun sama kan? Betul tak? Ni. Lengkok dia. Mana lengkok dia ni juga kan? Yang segaris ni kan? Ni. Betul tak? Lengkok dia lengkok yang tercangkum dia sama kan? Tu. Sasul sebutnya. Jadi bila kita tengok dia punya lengkok dia adalah sama pada BC ni. Ya. Lagi secara tidak langsung kita tahu sudut pada E ni dengan sudut pada A ni adalah sama saiz. Sebabnya dia punya lengkok dia tu adalah sama. Maka nilai X kamu adalah 35 darjah. Yang ni tak ada kira. Ini kalau tak tahu hukum, macam video yang lepas saya explain tu memang tak boleh jawab lah. Memang tak tahulah X tu apa. Jadi kena tahu hukum tu, kena perhati conteng sikit kat kertas kamu yang ada bulatan macam saya buat ni, baru dapat nampak lah. Yang seterusnya, kita nak cari nilai Y. Kita tengok pula yang Y tu. Kalau tengok yang Y tu, saya kena conteng pakai pen hijau lah. Diharap korang nampak Kita tengok 1/4 kitaran ni. Ni pen hijau tu dia. Ini satu segitiga lah. Macam mana dia bertindan-tindan kan? Tu dia. Tengok yang hijau. Jadi kalau tengokkan yang bertentangannya, Y itu sebenarnya bertentangan dengan kat kawasan ni lah. Dengan kawasan 85 ni area ni kan. Baiklah, untuk menyelesaikan Y ni, kita nampak sebenarnya Y dengan kawasan B lah. Kita target yang B. Kita tak target yang lain sebab alasannya Y dengan kawasan yang B ni, sudut dekat B ni, dia adalah bertentangan tau. So, saya buat arrow bagi nampak sikit lah. Saya tak nak tengok sudut yang lain lah. Saya nak tengok sudut yang dekat area sini je. Kalau saya tahu sudut kat sini, kat sini sudut saya tahu, confirm saya tahu Y saya berapa. Jadi kita nak Y nya dekat sini Jadinya, kita fokus dekat sini dulu. 85 ni daripada sudut sini sampai sini je. Sampai habis ni. Sampai sini, sampai hujung kat sini. Kita tak nak sudut yang sampai hujung kat sini. Kita nak sudut yang EBC. EBC je kita nak. Sudut EBC. Tetapi in order kita nak dapat sudut EBC ataupun CBE ni, kita dapat sudut CBE tu. Sudut sini, ni. Kita kena buat sesuatu dululah sebab dia bagi daripada sini sampai sini 85. Jadi kita tak nak lah 85 tu. Maka kita buat 85 tolak yang kawasan sini. Sudut sini berapa? Sudut sini dia sama dengan sudut kat 25 ni. Okay? Kalau kat sini 25, kat sini pun 25. Sebab bentuk dia sama. Tengok ni 35, sini 35. Kalau sini 25, sini pun 25. Jadi kita tolak dengan 25 darjah tu. Jadi kita dapat berapa? 60 ni.
60. Jadi sudut dekat sini, ni saya tambah ni. Nilainya 60 darjah. Alright, barulah kita boleh cari UY tu. Sebab dia bertentangan, sini 60, sini berapa? Jadi kalau kita nak cari Y, maksudnya 60 tu kena tambah dengan Y, totalnya berapa? 180 darjah. Balik pada kita punya hukum yang kita dah belajar pada helaian lepas yang tadi tu. Saya ajar pada helaian yang pertama tu kan. Jadi 60 tu kita pindah sebelah, 180 tolaklah dengan 60. Jadi Y kita sama juga dengan 120. Okey. Maksudnya kita ada beberapa step lah dekat situ. Mata nak kena tajam seperti helang. Cik. Wah. Okay. Perhatikan yang warna hijau tu. Segi 4 kitaran. Tengok dia bertentangan. Kenapa saya tak pilih bucu-bucu lain? Sebab saya nak bucu bertentangan. Sebab saya faham bucu bertentangan jumlah dia adalah 180 darjah. Tetapi bila saya tengok, kat sini 85 sampai ujung. Saya nak yang dekat kawasan yang arrow ni je. Jadi caranya saya kena tolak dengan 25 terlebih dahulu. Dapatlah berapa? 60. Barulah kita guna hukum yang kita belajar pada helaian yang awal-awal tadi tu. 60 tambah Y serupa dengan 180. Tolak, dapat jawapan. Okey, faham? Okey, kalau faham, senyum. Okey, rasanya dalam tajuk ini saya nak masuk segi 4 kitaran je dulu. Untuk yang seterusnya, saya masuk tangent pula lah. Terus saya masuk tangent. Untuk video akan datang, nantikan saya punya bahagian tangent kepada bulatan, hukum dia dan beberapa contoh soalan. Tajuk ini dia lebih kepada conteng pada soalan yang diberi tu. Tak ada sangat tambah tolak darab bahagi pusing sana pusing ni, kurang lah. Tak banyak sangat banding dengan tajuk-tajuk lain. Salah silap saya minta maaf. Boleh follow Telegram. Nantikan video saya yang seterusnya. Kita jumpa lagi. Kalau contoh conteng silap-silap Taib tadi, Taib pula tulis. Sorry Bye-bye. Cikgu Aisyah Channel.